Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber saya dan juga kepada yang klik video ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana anda sudi klik video ni, dan juga kepada subscriber saya yang telah memberi sokongan kepada saya selama ni lah. Okey, untuk pengenalan, saya berkongsi sikit tentang latar belakang saya punya channel YouTube ni. Okey, seperti yang anda maklum, sebenarnya saluran YouTube ni sebenarnya sudah lama dan dipercayai ada YouTube untuk video YouTube yang pioneer lah, yang terawal. Ada yang telah pun dipadamkan daripada YouTube lah. Dia ikut kepada individu tu lah. Tapi bagi diri saya, sebenarnya saya telah pun membuka akaun YouTube ni sejak tahun 2007, iaitu 3 hari sebelum hari lahir saya lah, iaitu pada 1 Jun 2007. Okey, sebenarnya saya ceritakan sikit latar belakang saluran YouTube saya ni. Saya tak buat konten kreatif sendirilah. Maknanya saya bukan pencipta konten yang terkini, yang tersendiri. Tapi saya banyak berkongsi kepada anda semua tentang video-video dalam simpanan saya lah. Okey, anda bayangkanlah, tahun 2007. Okey, masa tu tahun 2007 saya masih dalam undergraduate lagi lah, sebelum saya ambil degree. Sebab saya tamat belajar pengajar ijazah saya sekitar tahun 2008. Jadi 2007 tu saya dah open saya punya YouTube. Dan pada ketika itu pun tak banyak content creator yang aktif dalam saluran YouTube ni. Jadi pada ketika itu, dalam fikiran saya lah, sebab saya tak fikirkan legal ataupun illegal, ataupun benda yang boleh ataupun yang tak boleh. Jadi pada ketika itu saya buat perkongsian telefilm, movie, apa lagi dan lawak jenaka lah. Ada dalam itu semua. Kebanyakan video yang saya share dalam YouTube saya tu daripada koleksi peribadi saya. Okay, kalau anda tengok yang video-video, kalau anda beli yang pirate lah kan dilarang sebarkan video ni tanpa kebenaran daripada dia ada ayat dia tu lah sepatutnya. Tapi saya masa tu tak indah sangat, jadi benda tu saya tak titik beratkan sangat. Jadi saya share arasan saya supaya yang subscribe video saya tu dapat tonton dengan puas hati lah. Tu niat saya sebenarnya. Tapi sebenarnya tindakan tu salah. Dia dah melanggar kandungan hak cipta penerbit asal lah. Jadi saya sempat berkongsikan saya punya video peribadi tu. Banyak lah kategori. Ada komentari lah, dari segi lawak jenaka, macam contoh senario, dan apa lagi yang itu antara yang terbanyak lah. Tapi bila saluran YouTube ini semakin mendapat tempat di kalangan para peminat, para subscriber YouTuber lain, termasuk juga syarikat-syarikat yang besar, saya tak sebut kat sini lah, mungkin anda tahu lah kot. Dia punya YouTube account pun dah 1 juta sebab subscriber dia ramai. Jadi saya punya video tu satu persatu telah kena strike down lah, kena strike dan kena take down atas alasan copyright, hak cipta terpelihara. Tapi sekitar tahun, maknanya daripada 2007 sehingga 2010, saya sempat pamerkan kandungan video tersebut lah, sehingga maksimum, maknanya tempoh had dia sampai 2015. Masa tu saya upload cerita apa orang kampung tak kimia. Banyak tontonan tu. Lepas tu saya upload cerita adik, cerita Mr. Oz. Lepas tu cerita adik. Tapi lepas tu apa
pelakon apa pelawak itu Mr. Oz. Selepas dia pergi meninggal kita semua, mengedak lagi. Jadi dia punya tontonan video tu makin banyak dalam YouTube. Jadi ada perseorangan ataupun individu ataupun syarikat yang telah membuat satu streaming, sistem streaming. Jadi kalau nak tengok video-video lama, cerita-cerita lama tahun 80-an, tak kisahlah 70-an, 80-an sampai 90-an hingga tahun 2000. Jadi dia dah patternkan video tu. Saya punya video dah kena strike lah, kena take down. Tapi alhamdulillah saya masih survive. Saya masih survive. Saya punya video kena take down sajalah. Kena strike tu mungkin dalam sekali dua kali macam tu. Jadi untuk anda semua, pastikan anda share video tu atas anda punya konten kreatif sendiri, ataupun anda buat video reaction. Anda tengok cerita apa-apa ke, video tak kisah apa-apa, lepas tu anda buat reaction video tu, itu dibenarkan. Kalau anda share video tanpa ada reaction dan sebagainya, potensi nak kena serang daripada penerbit asal tu tinggilah. Jangan jadi macam saya lah, itu je nak pesan. Jadi sekitar tahun 2020 pula, saya pun dah tiba-tiba dapat satu idea lah, nak buat satu ruangan video berkenaan dengan pendidikan. Kebetulan pula ayah saya ialah seorang guru yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, terutamanya matematik lah. Walaupun dia punya pengkhususannya lebih kepada bahasa Melayu, pengajian sastra Melayu, khusus sastra Melayu, tapi dia mempunyai kelebihan untuk mengajar matematik. Jadi pada tahun 2020 bulan Jun, masa tu saya banyak rakamkan video-video pendidikan. Jadi anda yang tak tonton video tu rugilah kan, benda tu boleh share pada anak-anak semua kan. Kebetulan pula tahun 2020 tu kita kena PKP yang pertama 1.0, tak boleh keluar rumah. Lepas tu kalau keluar kena pakai topeng lah, macam saya ni pakai topeng. Bila cakap tu berpeluh sikit lah kan, dia tertutup. Tapi sebenarnya benda tu baik, bagus, tapi tak ramai yang ambil peluang. Saya cakap terang sebab video matematik yang ayah saya terbitkan tu, saya rakamkan untuk ayah saya tu, yang dah saya terbitkan dalam YouTube saya ni. Dia ngajar daripada basic, asas, sampai peringkat menengah ke peringkat tinggi lah. Jadi saya cakap dengan ayah saya lah, saya bincang dengan dia, saya rasa lebih baik buat video YouTube pendidikan yang tumpukan kepada pengiraan macam algebra. Okay? Algebra tu paling penting, sebab kalau you tak menguasai ni, kalau anda tak menguasai ni topik algebra tu, anda akan menghadapi masalah sekiranya anda menjejakkan kaki ke universiti lah. Itu yang ambil bidang matematik, kejuruteraan dan sebagainya lah. Kalau tak ambil bidang matematik, jadi boleh ambil bidang lain lah. Bidang bahasa tak ada belajar matematik kan, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, tak ada. Pengajian am ke, tak ada. Jadi gunakan peluang tu lah, tengok ulang tu. Ada yang komplain lah tulisan kecil lah apa semua. Pada saya benda tu simple je. Okay, kalau orang kata hendak si budaya, tak nak si budaya. Jadi orang yang banyak beralasan ni sebenarnya tak minat lah, tu ceritanya. Jadi kalau anda berminat kan, nak mendalami ilmu tu dan boleh sharekan kepada kawan-kawan, tengok pada playlist yang saya siapkan berkenaan dengan matematik pengajaran ayah saya lah. Kami dapat siapkan daripada bulan Jun sampai bulan Disember macam tu lah, 2020. Tapi tak ramai yang peluang Saya rasa sedih lah, sebab saya sebagai anak dia, dan Cikgu Alfan ni adalah ayah saya. Dia mengajar matematik tu bukan saja matematik biasa tau, maknanya dia mengajar matematik tambahan. Jadi anda tak ambil peluang tu rugilah. Sebab saya sendiri sebagai anak dia, saya tak belajar dengan dia matematik tambahan. Jadi saya ambil matematik tambahan, tapi kelasnya saya datang ke kelas tambahan tuition lah. Jadi sayang ilmu tu saya tak dapat pada dia. Tapi sekurang-kurangnya apa yang dirakamkan dalam slot tahun 2020 tu, sekitar bulan Jun dan sehingga Disember tu, sekiranya anda tak ambil peluang tu rugilah. Setakat ni tak ada yang take down video, kena strike ke, sebab tu memang saya punya content creator lah. Dia ikut pada YouTuber lah. Ada setengah YouTuber dia berminat nak buat masak-masak,
terpulang. Tapi masa tu saya cuba, tapi itulah, benda bidang pendidikan ni kalau dimasukkan dalam entertainment, hiburan untuk YouTube ni kurang mendapat perhatian lah. Tu yang saya rasa terkilan sikit lah. Okey, lepas tu setahun selepas tu, Jun 2021, saya come out dengan satu idea. Saya buat satu kandungan kreatif saya sendiri, di mana saya berminat untuk berkongsikan pengalaman saya, pengalaman hidup saya, pandangan saya terhadap isu semasa, dan bagaimana anda untuk memantapkan diri sendiri, ataupun bagaimana anda nak perbaiki kelemahan yang ada dalam diri anda. Tak kisahlah dari segi peribadi ke, dari segi cara berfikir ke, cara bertindak ke, ataupun daripada anda tak ada apa-apa, ada akaun YouTube tapi subscriber tak ada. Manalah tahu anda tengok video saya ni tiba-tiba ada idea nak buat video sendiri ke. Kira anda ni kira apprentice tau. Yang kira yang muda lah, yang termuda baru nak menceburkan diri dalam YouTuber ni. Tapi kalau kau dengan saya ni antara yang terawal. Anda tengok saya catatkan dekat sini. Saya dah mencuburi YouTube ni daripada awal, daripada tak ada apa-apa, sharing video, buat konten sendiri 2020 tu. Lepas tu 2021 saya cut out dengan konten sendiri lagi sekali, yang saya punya idea lah. Saya antara yang tak awal. So anda boleh tak, saya bagi assignment sikit lah, boleh tak anda cari dalam YouTube tu orang yang lebih awal daripada saya. Tak silap saya kemunculan YouTube ni sekitar tahun 2005. Saya aktif 2007. Saya bermula 2007. Mula aktif dalam 2007 ke 2015, dan terus peringkat sekarang ni ialah 2022. Cuba anda cari. Tapi tak adalah saya nak bagi hadiah ke apa, tak adalah. Tapi anda share kan anda profile link yang tu, yang dah jumpa YouTuber awal, antara yang terawal sama baris dengan saya, cuba letak dekat bahagian komen. Boleh saya tengok sikit, betul ke ni? Ni adakah ini antara YouTuber yang terawal? Jadi alhamdulillah sampai sekarang ni saya punya YouTube dah mencapai 16,800 lah. Tapi kebanyakan yang subscribe-nya masih lagi nak berminat untuk tonton telemovie, filem, dan macam video-video yang menarik lah. Tapi tak apalah, itu terpulang pada peribadi individu masing-masing. Jadi saya buat konten creator untuk YouTube ni sebagai satu wadah untuk saya, supaya saya boleh kongsikan cara fikir saya ni dan pengalaman saya ni, supaya sekurang-kurangnya sekiranya saya tak ada dalam dunia ni, kira dah meninggal ke apa dan sebagainya, dah tak ada, dah tak aktif, video ni bagi manfaat pada insan lain lah. Jadi sekurang-kurangnya insan yang terdekat dengan saya, macam adik-adik saya, anak saya dan isteri saya boleh lihat video ni. Sekiranya saya dah tak aktif, ini salah satu macam saya tinggalkan untuk diorang lah, untuk tatapan diorang sampai bila-bila lah. Sekali yalah, siapa yang tak rindukan seseorang kalau yalah orang tu dah ada kan. Biasanya orang ada ni orang tak pandang sangat, bila dah tak ada meninggal tu jadi sekurang-kurangnya bila saya dah tak ada tu, inilah video tatapan untuk mereka. InsyaAllah. Apa dia? Tak dengar? Pakai mask ni? Pakai mask ni mesti minta maaf ya, sebab tak dengar. Jadi sekejap ya. Okey, macam seperti yang sebelum ni, saya biasa kalau saya bercakap saya kena ada prop. Jadi ni saya punya prop lah. Saya teringat sini anak saya punya patung saya beli. Anak seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi nak ke adik beli yang lebih kurang sama, warna lain lah. Satu warna hijau, satu warna biru. Tak silap saya ni macam Power Ranger lah. Ni saya beli dekat Melaka hari tu, masa saya kerja di sana. Jadi saya beli tanda saya ingatan daripada anak-anak saya belilah. Jadi ini saya punya prop saya ya. Jadi sebenarnya menjadi seorang YouTuber ni satu tugas yang bukan mudah lah.
Sebab anda memang terikat pada guideline kepada komuniti. Maknanya sekiranya anda buat konten video yang menyinggung perasaan masyarakat ke apa dan sebagainya, benda tu akan menjadi satu tindak balas daripada YouTube sendirilah. Sekiranya mereka melaporkan kepada YouTube, video anda kena take down ataupun anda pun channel kena strike lah. Jadi lebih baik kita share benda-benda yang bermanfaat lah. Itu yang saya cakap lah sebelum ni. Bila bermanfaat tu insya-Allah sampai bila-bila akan tetap relevan. Cuma saya nak komen sikit lah sebab junior-junior saya, sebab saya yang paling senior 1 Jun 2007. Junior-junior saya ni banyak share cerita-cerita seram lah. Saya bukannya tak suka, okey sebenarnya, tapi bila terlampau cerita-cerita seram ni, ada setengah orang yang macam penakut kan. Dia takutlah nak tengok video. Maksudnya tengok-tengok juga, lepas habis video tu bila duduk sorang-sorang macam ni, takut. Dah terbayang itulah, terbayang inilah. Jadi orang kita ni pandai cerita-cerita seram ni. Bila pandai bercerita, imajinasi orang yang menonton tu terlampau tinggi lah. Bila dah terlampau tinggi, ini saya punya pandangan peribadi ya. Bila dah terlampau tinggi, dah lupalah kita pergi mana-mana sebenarnya ada atas kita ni Allah. Maknanya di sekeliling kita ni memang kita memang dalam pemerhatian Allah Ta'ala dan malaikat dia lah. Jadi bila terlampau takut, dah tak baca doa pelindung diri kalau kita berjalan. Jadi bila tengok cerita-cerita seram tu, dah lah mula takut situ, takut sini. Tapi sebenarnya kan, menurut fakta sebenarnya yang seperti yang dikongsikan dalam Al-Quran dan Hadis, sebenarnya manusia ni adalah sebab baik kejadian. Jadi seelok-eloknya lah, sebaik-baiknya kurang-kurang kalau tengok cerita seram ni. Cerita seram anggap sebagai hiburan aja, bukan satu benda yang bila dah tengok tu macam ni takutlah aku ni, seorang-seorang semua takut. Benda tu tak adalah apa-apa anda yang menciptakan fenomena seram tu kan. Tu yang macam tu. Tapi yang konten macam tu yang banyak orang tengok sebenarnya. Tapi tak apalah, itu rezeki dia lah. Dia buat cerita konten seram dia. Sebab saya tengok ada juga YouTuber lain macam Pandawah kita di Malaysia ni lah kan, buat video konten YouTube berkenaan dengan ceramah, isu-isu semasa, boleh juga dapat tontonan ramai. Sebab dia ada nama kan. Kalau saya sebut banyak orang kenal kot, macam Ustaz Kazim Elias kan, Ustaz Azhar Idrus, siapa lagi, Ustaz Auni Muhammad. Walaupun dia tak terbitkan sendiri video tu, tapi dia terbitkan oleh syarikat lain. Tapi sebenarnya ada juga penonton-penonton yang suka nak menonton kisah-kisah motivasi, ceramah-ceramah agama. Yalah, sebab kandungan YouTube ni kalau ikutkan, tak semua ceramah-ceramah agama yang dimasukkan dalam televisyen, hanya tertentu saja. Penceramah-ceramah bebas ataupun pendakwah bebas tertentu saja. Jadi saya pun sejak 2018 lah, saya terus terang cakap, maknanya hiburan saya sekarang ni bukan dalam media seperti Netflix ke ataupun brand-brand drama TV lain lah. Netflix tu sebagai contoh yang streaming service. Tapi junior-junior saya lah, maknanya YouTuber-YouTuber lain daripada Malaysia, daripada Indonesia ataupun daripada mana-mana saja di dunia ni yang menggunakan sistem YouTube ni. Jadi banyak info tu saya tengok daripada YouTube sendirilah. Kadang-kadang sebelum tidur saya tengok sekejap kan. Alhamdulillah lah, walau saya masih bertahan sampai sekarang tak tengok pada media biasa seperti televisyen sekarang. Okeylah, saya rasa cukup setakat ini dulu. Video pengenalan daripada YouTube saya, Norman Hafizi Alfan, dan juga kolaborasi dengan Aini Syarif dengan menggunakan title Mencari Keredaan-Redakmu Ya Allah Ya Tuhanku. Jadi cukup setakat ini saja dulu. InsyaAllah jika ada ruang dan masa yang lain, kita akan berjumpa pada sesi video akan datang. Jangan terlupa like, subscribe dan share video ni ataupun video saya punya kolaborasi channel untuk dapatkan video-video terbaru daripada saya lah. InsyaAllah. Stay positive your mind. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, insya-Allah. Amin rabbal alamin.
Take care. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.